Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqullah. Ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati, dirahmati lagi, moga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini, selepas memuji Allah, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syukur atas segala nikmat Allah kurniakan kepada kita, saya tidak lupa alhamdulillah mengajak diri saya dan jemaah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dengan kita mengingati wahyu Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Alhamdulillah, moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk terus kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita terus berniat, kerana niat itu adalah pembuka segala amal yang soleh. Innamal a'malu binniyat. Sebab itu, kalau kita baca, sebenarnya berkaitan dengan niat ini, sehingga kan para ulama menulis perkara-perkara yang kita perlu niatkan. Ada yang membilang-bilang sampai 30, hampir 40, bahkan lebih, apa yang kita perlu niat setiap hari. Apapun, sebelum saya nak sebut berkaitan dengan niat tadi, yang saya sebenarnya rancang juga nak sebut sebagai kuliah subuh pada pagi Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, saya tertarik dengan bacaan imam kita tadi dalam solat. Cuma saya nak ambil terus kepada apa yang telah dibaca dalam konteks, saya akan baca terjemahan sahaja. Pasal tadi kita dah dengar imam baca, di mana imam telah baca dari ayat 56 surah Ar-Rahman. Barangkali kita dah acap kali baca terjemahan, barangkali ramai yang sudah faham, tak apalah, saya nak ulangi balik sekadar barangkali masih ramai lagi yang tidak faham. Walaupun kita tahu keberkatan Al-Quran itu, walaupun tidak faham, kita juga mendapat keberkatan. Bermula dari ayat 56. Saya baca terjemahan sekali lagi ya. Dalam syurga itu perempuan-perempuan yang pendek pemandangan. Bukan perempuan pendek ya. Pendek pemandangan, maknanya dia tak tengok semua orang, dia bukan liar mata dia.
Yang ni nak cerita bidadari ahli syurga, isteri-isteri kita semua berakhlak sangat-sangat, bukan bermata keranjang. Ini terjemahan mana ni? Profesor Dr. H. Mahmud Yunus, terjemahan disebut di sini Jakarta. Baik, lama tak dengar perkataan mata keranjang. Ini bahasa Melayu ke bahasa Indonesia? Bahasa Melayu kan? Mungkin bahasa Indonesia pun. Bukan bermata keranjang. Mereka belum pernah disentuh manusia dan jin sebelum mereka. Allahu Akbar. Ini cerita tentang pahala yang Allah sediakan kepada ahli syurga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Seolah-olah perempuan itu permata yakut dan mutiara. Allahu Akbar. Perempuan hebat, orang perempuan dalam syurga. Permata mereka itu seperti permata. Allahu Akbar. Tak perlu beli produk kecantikan. Ada satu produk kecantikan, saya tak perasan masih ada ke tidak. Dulu ada tepi jalan kalau nak pergi ke Kelang kan, highway ni ada gambar seorang. Saya sebut nama dia dengan cara yang baiklah, tak silap saya nama dia Meme rasanya. Saya kenal begitu je, pasal isteri bagi tahu nama dia Meme. Nak cerita bukan dia buat, ini hak toke apa ni, toke produk dia tu punyalah produk tu. Nak dia kata produk memutihkan. Putihnya Meme tu, gambar tu macam nak terpadam lah. Macam dah nak terpadam kan, terlalu putih. Nasib baik tak nampak mata je, dua putih pasal hitam. Baik, maaf, itu segala pembohong, itu semua bohong belaka tu. Saya tengok, saya berjalan Ramadan ni, tak berjalan lagi pasal tahun ni niat tak nak beli baju raya. Jadi pun begitu berjalan juga sikit-sikit. Saya tengok perempuan di Malaysia masih belum putih-putih lagi. Mana seperti hak dalam gambar tu lah. Bukan saya kata tak ada putih, tak ada hak seperti dalam gambar tu. Kalau ikut Allahu Akbar, macam-macam kita ni. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seolah-olah perempuan itu permata yakut dan mutiara. Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Tiadalah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Selain daripada kedua kebun itu, ada lagi dua kebun yang lain. Berganda Tuhan bagi pahala. Dah ada dua kebun, bagi lagi dua kebun. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Keduanya sangat hijau daun-daunnya, kebun subur kan? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dalam kedua kebun ya, ada dua buah mata air yang terpancar keduanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Dalam keduanya ada buah-buahan, pohon kurma dan delima. Ini antara yang disebut, pohon kurma dan delima. Pisang pun ada dalam ayat yang lain. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam semuanya ada perempuan-perempuan yang baik akhlak dan cantik parasnya. Allahu Akbar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Iaitu bidadari,
perempuan yang putih yang tertutup di dalam kemah. Dalam kemah, kita ada kemah. Setiap kita akan ada rumah, dan setiap rumah ada kemah. Dan nanti kita akan baca mungkin sikit. Setiap dalam kemah, tinggi kemah kalau diukur dengan ukuran duniawi ni, Nabi beritahu tinggi kemah 30 batu. Ialah pasal kita pun besar. Kita bukan macam ni je, ya, besar 60 hasta. Kemudian lebar dia 60 batu. Allahu Akbar. Satu kemah. Dalam setiap kemah ada bidadari-bidadari yang menunggu kita. Allahu Akbar. Sahabat kita, berapa orang nak? Senyum lebar. Allahu Akbar. Iaitu bidadari perempuan yang putih yang tertutup dalam kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allahu Akbar. Mereka belum pernah disentuh manusia dan jin sebelum mereka. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Mereka, yakni ahli syurga, bersandar di atas bantal yang hijau warnanya dan permaidani yang cantik rupanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan ayat yang terakhir, ayat 78, Tabarakasmu Rabbika, maha suci nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran, keberkatan dan kemurahan. Allahu Akbar. Ayat ni Allah matikan, surah ini Allah matikan dengan Allah ungkit keberkatan. Hidup kita tidak akan ada manfaat jika tidak ada keberkatan. Dan setiap kali kita pakai baju biar ada keberkatan, kita makan ada keberkatan, kita beli, kita pakai kereta, rumah kita, pada diri kita, pada isteri kita, pada anak kita, semua perkara nak menunjukkan kita perlu minta lebih dari apa yang ada. Kita tengok isteri kita comel, isteri tengok kita, nak kata macam mana kalau kita apa, isteri comel, tak apalah, kita kata kita handsome lah. Contoh. Jangan berhenti kat situ je. Jangan berhenti kat situ. Lebih penting dari comel dan handsome, lebih penting dari kaya, dan kehebatan apa sekalipun, ialah keberkatan. Yakni satu kurniaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kurniaan. Bukan maknanya lepas itu Allah tidak akan uji, tapi Allah akan uji pula. Walaupun Allah dah beri keberkatan, kerana Allah nak tambah lagi dengan segala keberkatan. Baik, itu saya terjemahkan sebagai pelajaran paling asas dalam konteks kita nak melakukan, mendapat berkat, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana kita berada dalam suasana yang kita sebut sebagai musim untuk kita melaksanakan ibadat, secara khusus ibadat puasa dan ibadat sunat qiyam, kita sebut sebagai siam dan qiyam, ya, di mana ada perkara yang kita bincangkan dari awal, iaitulah berkaitan dengan ibadat dipanggil niat, tentang niat, kedudukan niat tadi saya sebut. Saya tidak mahu bincang apa secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan niat.
Tetapi bila kita baca dari ta'rifan yang diberikan oleh para ulama, secara mudahnya niat ini iaitulah dipanggil al-imbi'asu fil qalbi, yakni satu benda yang berkaitan dengan hati. Tidak semestinya disebut, dan itu kita tidak mau bincang benda itu. Yang penting keluar dari hati dengan satu perasaan dipanggil jazimah, rasa kesungguhan, dan muqtarinah bil amal. Biasanya niat ini mesti bersama dengan perbuatan, kerana dia ada azam. Ada yang menyamakan niat itu dengan azam dalam konteks bahasa. Dan niat ini, istimewanya niat ini, itu yang kita perlu sedar, istimewanya niat ini, sehinggakan Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita, dengan sebab niat ini, kalau kita jujur, misal kata kita, Rasulullah cerita, tapi saya sebut dalam konteks bahasa saya lah, kita nak tidur, kita berniat nak qiyamul lail, walaupun kita tahu kita ni jenis orang yang susah nak bangun malam, tapi kita ada kesungguhan nak, tak bangun pun, tapi ada rasa nak, walaupun kita rasa, kita mengadu je lah pada Allah SWT. Aku tahu ni aku lemah, tapi aku nak, kalau aku mampu, aku pun nak jadi macam orang lain. Itu contoh kan. Mudah-mudahan niat sebegitu juga, walaupun dalam keadaan kita tahu kita tidak mampu, tetapi kita sengaja melakukan itu dengan tujuan kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata, man ata ila firashihi, saya sebut tadi, siapa datang ke tempat pembaringan dia, katil dia, wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail, dia berniat nak niat di sini maknanya azam, dia nak bangun untuk sembahyang malam. Faghalabathu ainahu, tapi mata dia kalahkan dia, maknanya mengantuk hatta asbaha, sampai subuh tidur. Kutiba lahu ma nawa, tetap ditulis pahala apa yang dia niat. Niat sembahyang, niat nak sembahyang tahajud, niat nak sembahyang witir secara khusus, niat nak sembahyang hajat, itu tak termasuk lagi dalam konteks, kalau kita belajar dalam konteks fadilat sembahyang isyak berjamaah, kita dapat pahala mendirikan separuh malam. Kita sembahyang isyak berjamaah, khususnya di masjid atau surau. Mudah-mudahan mereka yang melaksanakan di rumah pun berjamaah dapat pahala ini, mudah-mudahan. Tapi kategori dia tetap berlainan lah, dapat pahala tu di sisi Allah lah. Besar kecil itu cerita lain, yang penting pahala dapat. Rasulullah janjikan kalau solat isyak berjamaah, kita dapat pahala bila kita tidur sampai subuh, walaupun kita tak bangun qiyamul lail, kita dapat seolah-olah pahala mendirikan separuh malam. Dan bila kita sembahyang subuh berjamaah, bukan pahala solat subuh saja, kita dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Barangkali hadis ni sudah diketahui ramai, tapi kalau yang tak tahu, lepas ni kita berazam je lah. Azam kita simpan niat, kesungguhan, mengadu je pada Allah, hari-hari mengadu, ya Allah, Engkau maha tahu, lebih tahu tentang diriku. Dan betul Allah selalu ungkit dalam ayat Al-Quran, aku sebeginilah, beritahu kepada Allah, berusaha tapi aku tidak mampu, tapi mengaku, tapi aku tidak mampu. Kerana apa? Rasulullah SAW sebut, contoh tadi, wa kana naumuhu sadaqah, dengan sebab niat tidur dia tu, dia dapat pahala sedekah.
dapat pahala sedekah alaihi min rabbih azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain sebagai contoh lagi, Rasulullah kata man sa'alallaha syahadatan, siapa yang mohon, minta sungguh-sungguh dari Allah untuk dapat pahala mati syahid, dapat pahala mati syahid, yakni pahala pergi berperang fi sabilillah. Kalau mampu dia membunuh dulu, kalau dia tidak mampu dia terus terbunuh, yang penting dia terbunuh. Dan kalau musim sekarang kita sebut tembakan lah, ataupun dengan serpihan bom, ataupun dengan seumpama dengannya, bisidqin, dengan jujur. Walaupun kita seorang, barangkali saya ulangi balik, walaupun kita ni seorang yang takut, kita jujur je dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Kalau datang bisikan-bisikan itu was-was, jangan pedulikan was-was. Bila datang was-was, sebut je amantu billahi wa rasulihi, aku beriman dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia datang was-was. Contohnya kita berniat begitu kan, kita bercakap dengan Allah, Allah Maha mengetahui. Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah pada aku pahala mati syahid, walaupun apa keadaan aku, walaupun aku tahu aku sendiri ni takut, walaupun kalau berlaku peperangan barangkali aku yakin aku sendiri tak berani nak pergi, takut. Tapi janganlah engkau haramkan pahala mati syahid itu dariku, kurniakanlah pahala, kerana aku nak pahala mati syahid, aku nak pahala mati syahid. Mari syaitan dia akan bisik, dia akan kata kamu tahu, kamu kenal diri kamu sendiri, bohong begini. Itu was-was. Bila dia datang was-was, selangi, ingat balik Nabi dah ajar belaka dah, sebut je amantu billahi wa rasulihi. Ataupun kalau terlupa nak sebut, dia tersebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang penting kita minta supaya Allah lindungi kita dari syaitan dan was-was dia. Ballaghahullahu manazil asyuhada, Allah akan berikan orang yang mohon dari Allah untuk dapat mati syahid itu, dia akan dapat pahala tersebut. Dia akan dapat pahala-pahala manazil asyuhada, darjat, kedudukan yang berbeza. Tahap mana itu hak Allah nak bagi. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas katil pembaringan, sekadar di rumah dia. Dan dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana di Madinah Al-Munawwarah Rasulullah sifatkan kepada para sahabat. Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di Madinah Al-Munawwarah terdapat di mana mereka yang berkongsi dengan kamu, yakni Rasulullah bercakap dengan golongan para sahabat mujahidin yang pergi berperang. Mereka tak boleh nak pergi dengan sebab keuzuran dia. Keuzuran yang contohnya ada yang tempang, ada yang penyakit lelah, ada yang tua, ada yang masih kanak-kanak. Barangkali ada juga di kalangan mereka, bukan barangkali, memang sah ada di kalangan mereka yang Rasulullah memang tak benarkan dia pergi dengan strategi kalau semua keluar, siapa pula nak jaga Madinah kan, tentera yang berada di Madinah. Dan barangkali juga disebabkan ketakutan, betul, takut ni benda susah nak ubat, benda susah nak ubat. Bila orang kata, macam saya dengar ada salah seorang penceramah kita, saya tak nak sebutlah nama dia, tapi barangkali ramai yang pernah dengar, dia kata dia berhenti tepi jalan sembahyang sunat sampai kat surau tengah malam. Bila dia sembahyang, tiba-tiba dia rasa
ada macam jin duduk ikut belakang dia. Bila dia rasa, bila sembahyang makin lama makin ramai, dia rasa perasaan, perasaan, pasal dia tak nampak pun, dan dia pun tahu, dia beritahu pada kita, dan kita tahu semua yang ikut sembahyang ni sudah tentu jin Islam. Yang datang ni orang baik-baik, jin baik-baik, maaf ya jin. Tapi dah kita ni ada nilai takut, dia panggil nilai. Dia sebutlah, dia kata lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia kata bu, keluar lagi. Pasal apa? Perasaan takut, benda yang payah, benda yang payah. Kadang-kadang kita bagi nasihat ke, benda takut, Allah payah, memang susah. Saya pernah tengok orang berani, dan saya pernah tengok orang takut. Saya bukan kata saya berani, tapi alhamdulillah ada masa-masa tak takut, ada masa-masa takut juga. Ada masa-masa takut, ada masa-masa tak, alhamdulillah tak takut. Tapi kalau tengok orang yang takut ni, kalau dekat medan peperangan, baik jangan bawa. Silap-silap pas ke kita lagi. Pasal dia punya action tu mewaswaskan kita. Bahaya. Dengan sebab itu, ada salah seorang masa kat Bosnia dulu, ada seorang, memang dia beritahu tu terang, dia takut, dia tak sembunyi. Jadi pihak apa ni, masa tu pihak kerajaan Bosnia, tentera Bosnia, dia kata kalau begitu kamu duduk kat kampung je lah, buat kerja lain, bantu dari belakang benda. Boleh, dia bantulah. Masa nak kena gali parit apa semua sekali, dia buat. Tapi pergi berperang tak, pasal takut, bahaya. Baik, itu contoh. Ini antara benda yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana adanya niat. Sebab itu, sekali lagi saya ulangi, bagaimana para ulama bincang tentang niat, kesungguhan. Dan antara niat yang kita perlu ialah, yang paling asas, yang paling tinggi ialah kita nak dapat ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Tuhan, aku nak mendapat, aku berniat ni, aku minta tu dengan keadaan berniat. Allahumma inna nas'aluka, aku minta darimu ridhamu ya Allah, wal jannah, dan syurga. Bila kita nak minta, biar dengan niat. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, aku minta juga, yakni dengan niat aku minta supaya engkau yang lindungi aku dari kemurkaanmu dan juga api neraka-Mu. Baik, para ulama sebut di sini, contoh yang ada depan saya ni lebih kurang disebut 50 niat. Barangkali tak sempat nak sebut semua sekali, tapi saya akan baca, cuba niat. Niat yang paling asas, yanwi taqarruba ila Allah bidirasati hadzal ilmi syar'i. Niat nak belajar. Niat nak belajar. Ni kita tinggalkan dulu dalil dan kenapa. Dan sebenarnya setiap alasan yang dibagi di sini memang ada pahala-pahala, tapi nak kena baca dulu satu-satu supaya kita dapat tahu. Yang pertama, niat nak belajar ilmu Islam secara memahami untuk Islam, bukan nak perli orang, bukan nak menyesatkan orang sampai satu tahap nak mengkafirkan orang. Nak belajar, nak betulkan diri sendiri. Contoh. Yang kedua, yanwi ma'rifata ahwalir Rasul sallallahu alaihi wasallam liyaqtadiya bihi. Niat nak kenal Nabi, pasal nak tiru Nabi. 2-3 hari ni kecoh pula cerita bab talqin. Pasal isu talqin ni ada yang membesarkan isu, kemudian jadi panas balik, jadi gitu 2-3 hari ni. Sedih juga kita tengok.
cerita buat talqin ni, cerita sampai satu tahap menyebut bid'ah. Sebenarnya bid'ah itu satu perkataan dalam konteks yang disebut oleh mereka yang bercakap dalam konteks keras menyatakan orang lain itu, dia sebut bid'ah walaupun dia tidak sebut secara habis, tapi kita tahu hadis yang dia kata itu sampailah masuk neraka, sampai jadi masuk neraka. Walaupun dia barangkali dia tidak sebut. Kalau kita tegur, siapa dia pun tegur, dia akan kata saya tak kata kamu masuk neraka, saya cuma kata bid'ah. Tapi kita faham, bila kita macam kita tengok kucing, tengok muka kucing, kita tahulah ekor dia macam mana. Contoh, takkanlah kucing kita nampak ekor dia ekor kuda. Takkan nampak begitu. Mesti kita akan jadi, kita tahu apa yang akhir dia. Cuma bagus juga dalam konteks dia beradab. Tapi ada yang menjawab balik sampai tahap mengkafirkan. Kerana apa? Kerana sebelum ni ada pihak bila dia kata maulid ikut cara orang kafir, orang Hindu kononnya. Yang ini ikut cara, dia buat perbandingan. Maka bila buat perbandingan, walaupun tidak sebut keputusan, sekali lagi saya sebutkan, contohnya bila kita buat perbandingan tak sebut keputusan pun orang faham. Orang kata hebat pasukan Selangor, macam Liverpool, macam Liverpool, maknanya menang tu, hebat lah tu. Kalau hebat macam Manchester City, tak jadi, kalah juga lah tu, walaupun hebat. Dia menang sebenarnya, kalah dia sembarangan. Saya tengok juga saja, tengok. Allahu Akbar. Saya ingatkan Manchester City akan menang, rupanya kalah dia. Baik. Jadi bila sebelum ni ada yang duduk menyamakan dengan Buddha lah, menyamakan dengan Kristian. Jadi bila ada berlaku benda terbaru, orang pun siap gambar juga macam Kristian ni. Jadi Allahu Akbar. Jadi sampai tahap tu kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah mudah-mudahan. Yang penting kita nak mengikut Nabi SAW. Dalam duduk nak ikut Nabi, jangan kita duduk sedap, pasal kita sesama Muslim. Kita sesama Muslim. Saya teringat, ini lakonan saja. Ini lakonan saja. Ada satu filem yang dikeluarkan oleh Yonet Man. Yonet Man tu barangkali nama salah seorang penerbit Turki yang terkenal. Dia buat filem berkaitan dengan kerajaan Bani Osmaniyah, tajuk dia Osman. Mungkin ramai yang tengok cerita tu. Saya tak tahu macam mana nak tengok. Saya tengok siaran melalui rangkaian Bosnia. Rasanya ada disiarkan dalam tu. Tapi nak cerita, ada satu episod 2-3 hari baru ni saya tengok bagaimana pihak Kristian dia culik beberapa budak kanak-kanak dari puak Osman ni yang membina kerajaan Bani Osmaniyah lah. Jadi budak-budak itu dibawa ke gereja. Sampai di gereja mereka cuba untuk dikristiankan budak-budak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Walaupun cuma lakonan, tapi bila budak tu dia bercakap, hak tu suruh laki-laki tu, pop dia tu datang buat lambang Kristian, carakan, pangkahkan pada tubuh. Bila budak tu jawab balik, dia panggil jelas. Dia kata wahai kafir. Nampak? Wahai kafir. Pasal dia tu kafir. Jadi percakapan tu jelas. Bila nak mengkafirkan seseorang, biar bukan kita nak bercakap dalam mengkafir, jangan salah faham ya. Tapi dia tu kafir, bila disebut kafir padanglah dia. Dia buat perbandingan padang. Tapi kalau sama-sama Islam sampai ke satu tahap, buat perbandingan sampai begitu, dia boleh menimbulkan fitnah, perbalahan. Baik, kita tinggalkan cerita itu banyak banget. Yang kedua, yang ketiga, yanwi ma'rifata mawaqifir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi nak kenal Nabi.
Sekarang kita nak tahu, niat dalam hati nak tahu pendirian Nabi pasal apa? Liyazdada lahu hubba. Kalau tadi kita nak ikut Nabi, yang ni kita nak menambah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sebab itu bila ingat dia Nabi, cuba datangkan dalam perasaan, selain dalam konteks iman, beritahu pada Allah, aku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malaikat sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar selawat kita, malaikat bagi tahu orang ni Wan Syuhur, kalau saya sebut nama saya kan, Wan Syuhur ni bukan sekadar berselawat ya Rasulullah, pasal kita tahu disampaikan kan dalam hadis yang lain. Moga dia sampai sekali dia kata, dan dia sebut tadi dia cintamu ya Rasulullah. Allahu akbar. Yanwi ma'rifata mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam liyazdada imanan. Yang keempat, berniat. Ini berniat belaka dalam hati, nak tahu mukjizat Nabi untuk menambah iman. Yanwi ittila' ala mawaqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bala liyazdada sabatan. Niat nak tahu ujian yang ditempuhi oleh Nabi supaya kita juga mampu untuk teguh menempuh apa ni dipanggil ujian tersebut. Yanwil iqtidaa bin Nabi kada sallallahu alaihi wasallam kadaiyatin ila Allah, rasa nak ikut Nabi boleh berdakwah. Yanwi al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil muslimin. Niat nak ikut cara Nabi bagaimana nak berinteraksi sesama orang Islam yang kita sebut tadi kan. Yanwi al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka zaujin fi baitihi, seperti seorang suami nak ikut Nabi sebagai seorang suami sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan terjemahan. Yang kesembilan, fi ibadati rabbih, bagaimana Nabi beribadat. Bila sebut begini beribadat ni masih tak habis juga lagi cerita 11 ke 13 ke 21 ke cerita begini. Padahal masing-masing kalau kita tengok secara mudahnya kan, secara mudahnya di Mekah Madinah pun 21 contohnya, tapi masih lagi duduk bincang berkaitan dengan tu. Nak buat 8 itu cerita lain. 8 campur 3 11, 10 campur 3 10 campur 3 13. Nak buatlah mana-mana, yang penting jangan tak buat. Kalau letih macam mana pun, berasa nak tidur, niat dulu buat. Saya nak buat ni nak sembahyang tarawih, saya nak tapi letih sangat, maka dia pun tidur tiba-tiba sampai subuh, dapat juga pahala. Tadi kita dah baca tadi. Ini antara keistimewaan yang Allah kurniakan. Masih mengikut Nabi, cerita niat mengikut Nabi ni dalam konteks yang ke-9. Yang ke-10, dalam keadaan Nabi semasa kaya macam mana? Nabi masa kaya, dalam keadaan Nabi susah, miskin, fakir, macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya Nabi puasa kan, contoh bila tak ada makanan Nabi puasa. Dalam keadaan Nabi sihat, yang ke-12. Dalam keadaan Nabi sakit, yang ke-13. Dan bagaimana nak mengikut, yang ke-14. Berniat nak belajar bagaimana taharah Nabi, bersuci Nabi. Wassalah lil iqtida' bihi, dan solat macam mana. Saya selalu terlupa, saya sendiri mengaku, bila sudah kita nak taharah secara khususnya dalam konteks dalam konteks hasbunallah ni'mal wakil, berwudu. Bila pergi berwudu, kita tahulah bismillah kan, disunatkan. Bila habis, kita Rasulullah suruh kita angkat kepala, tengok menghadap ke langit. Tak payah angkat tangan pun,
Nak angkat itu cerita lain. Ada angkat secara jari satu je tauhid, ada yang angkat secara ni. Tapi Rasulullah suruh kita buka pintu syurga. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukan Ramadan ni. Pintu syurga ni boleh dibuka. Itu memang dibuka. Kita sendiri asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya tengok saya diberitahu oleh seorang sahabat saya tak nak sebut juga nama dia. Kalau saya sebut, arwah bapa dia semua orang kenal. Semua orang kenal, satu Malaysia kenal. Bila bapa dia hebat, anak dia pun hebat jugalah. Dia beritahu dia sentiasa bila bapa dia dah baring kan, dia akan spray, ambil wuduk. Cuma dia sedarkan bapa dia supaya bapa dia berniat. Pasal bapa dia tak boleh, arwah bapa dia dah atas katil tak boleh nak gerak kan. Jadi dia spray dia nak, bila bapa dia terkejut, bila sampai dia ziarah, waktu dia ziarah kan, dia kata, dia beritahu dia nak, selain daripada waktu solat sudah tentu, dia spray. Cuba bayangkan, dekat nak mati, makin dia banyak. Saya yakin dia beramal dengan tu pasal dia orang hebat. Tapi kita ni hak terlupa. Tadi contohnya, tadi kita berwuduk tadi kan, baca tak secara jujur lah? Baca, angguk baca, angguk apa ni? Angguk baca. Saya beritahu tu kan, terlupa tadi. Bagi sini baru tengok. Pasal nak cepat tadi, nak cepat, dengan sahur, dengan nak pakai jubah apa semua sekali. Allahu akbar. Sebenarnya bukan alasan tu, bukan alasan. Dia benda tu kalau dah jadi amalan, dia spontan. Tapi disebabkan selama ni tak ambil berat, dah lanjut, dah makin dah lebih 50 umur, baru nak berasa nak rujuk balik. Rasulullah semua dia package kan. Macam kita belajar solat, dia ada package dia, puasa ada package dia, haji ada package dia, wuduk pun ada package dia. Bermula dengan apa? Kemudian akhirnya asyhadu an la ilaha illallah. Nabi beritahu Allah akan buka pintu syurga untuk kita. Cuba bayangkan, lepas dah duduk pembaringan, kemudian mati dalam keadaan begitu. Allahu akbar. Kemudian berniat untuk mengetahui cara hidayat Nabi, secara khususnya pada hari Jumaat. Disebut di sini saya baca di sini je. Dan 2 hari raya. Memang niat sungguh nak raya ni, dengar lagu raya lah. Dengar lagu raya lah. Yang paling penting pada hari raya bukan baru dalam konteks baru, tapi baru dalam konteks bersih. Baru dalam konteks bersih. 2 hari lepas, hari Jumaat, semalam Sabtu ya, 2 hari lepas saya pergi solat Jumaat di saya berjalan dengan anak saya. Dalam perjalanan dia ada satu lorong celah bangunan kat UIA lah. Saya terpaksa berhenti sebentar. Berhenti. Pasal apa? Depan saya ada seorang jalan, bukan orang Malaysia lah, orang asing. Bau dia semerbak. Bau dia semerbak. Saya tak boleh nak bayangkan macam mana kalau dia berdiri sebelah orang yang sembahyang nanti. Masa saya nak balik dari Bosnia hari tu, dekat Turki, beratur nak masuk kapal terbang. Itu dari Iran. Barangkali orang Iran kot, bukan saya nak salahkan orang Iran, tapi dia tu seorang laki-laki, dia beratur. Masa dia mendekati, bau dia tu punyalah kuat, tak jenis, tak mandi, tak basuh baju, ada belaka. Sampai saya dengan isteri saya berdoa, ya Allah Tuhan kami, janganlah dia duduk dekat dengan kami. Rupa-rupanya dia naik kapal terbang lain, cuma beratur sebelah-sebelah. Dia naik pintu lain, saya naik pintu sebelah-sebelah. Kata nasib baik. Lepas tu kita pun terfikir,
siapa dia lah yang duduk sebelah dia nanti. Kesian. Itu contoh supaya ini hari raya. Yang penting ialah bersih. Yang penting ialah bersih. Sekali lagi, bersih, ya. Baik. Yang ke-16, bagaimana nak berniat nak belajar solat dipanggil contohnya solat gerhana, benda yang jarang-jarang berlaku. Yang termasuk juga disebut sini solat istisqa, minta hujan bila berlaku. Benda tu berlaku barangkali, ya Allah, kita tak tahu kita sempat ke tidak, tapi ya Allah, kalau tahu ni berlaku, ya Allah aku nak buat. Ya Allah tolonglah aku nak buat. Dapat dah, kita tak tahu lagi mana. Itu pahala yang Allah janji pada kita. Iza hamma bihasanatin, bila ada niat nak buat pahala, Allah perintah malaikat tulis satu pahala. Bila dia dah buat, digandakan 10 kali ganda. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-17, bagaimana nak mengikuti Nabi dalam konteks menguruskan jenazah, mengkebumikan jenazah. Yang ke-18, nak ikut Nabi SAW dalam konteks salatul khauf, contohnya solat masa takut, solat takut dalam keadaan ketakutan. Saya pernah juga solat ketakutan ni, tapi masa tu betul-betul dengan musuh. Jadi kita kena ingat, senjata sekarang tak macam senjata dululah, kan. Kalau kita berdiri juga begitu, jadi lain. Jadi sembahyang belakang pokok lah. Walaupun tak tahu kiblat tang mana, tapi disebabkan mungkin kiblat ikut sana, mungkin kiblat ke belakang, tapi takkan kita nak pergi ke belakang ni, kan? Ataupun kita nak berpaling, nak meninggalkan berpaling, tak tengok ke arah musuh. Tapi tak boleh lah, pasal pokok pine tu jarang-jarang masing-masing sembahyang dekat apa ni tu. Ada hak sempat berjemaah walaupun jauh-jauh, saf jauh-jauh. Sini pokok pine kan, sini depan jadi imam, biasanya seorang dia ikut, tak lebih lah, pasal kita kena berjaga-jaga kan, seorang ikut seorang, tapi jauh sikit. Saf dia jauh, pasal dalam hutan ni, saf jauh dalam masjid. Sedih saya tengok tadi, masih berjauhan lagi. Allahu Akbar. Saya tidak mahu komen banyak-banyak. Yang ke-19, berniat nak puasa dan zakat seperti Nabi SAW. Yang ke-20, niat nak haji dan juga umrah seperti Nabi. 21, nak berkorban, raya korban tu apa ni, bagi korban binatang korban juga seperti Nabi SAW. Niat yang ke-22 dalam konteks nikah dan juga perceraian seperti apa yang Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu kes hari itu, Allahu Akbar, seorang perempuan mengadu pada saya macam mana nak buat, pasal kes campur berebut, pasal dia tak nak bagi nafkah apa semua sekali. Jadi gantung tak tali kes mahkamah, bila cukup sampai dekat dia mari. Ada orang yang buat begitu rupanya. Bila dia dekat dengan isteri dia, dah berasa dia apa ni dipanggil, sampai satu tahap takut berlaku, pasal dia ada taklik kan, lafaz taklik tu sebelum cukup 4 bulan kan. Pasal di Bosnia, saya kahwin di Bosnia, jadi benda tu tak ada, tak buat. Jadi bila di sini ada sebelum cukup 4 bulan dia mari. Dia mari sekejap je, tengok nak lepas taklik dia je. Allahu Akbar. Macam-macam cerita. Kemudian dalam bab makan dan minum, kecoh juga. Nabi tak ajar doa Allahu Akbar.
Allahu akbar. Ini lafaz dari, bukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tak baca. Sampai ada yang, bila orang yang pandai keluarkan satu kenyataan begitu, orang jahil pun tambah. Oh, selama ni rupa-rupanya dia berdoa, logik kata jadi bid'ah lah. Jadi dosa pula. Janganlah berdoa panjang-panjang kan. Kemudian ada yang sampai tunjuk macam mana orang Kristian berdoa sebelum makan. Kenapa dia duduk pergi buat perbandingan, buat macam ni tu? Allahu akbar, macam-macam. Cari je benda-benda unsur yang untuk menimbulkan fitnah. Kemudian hak jenis jahat sikit lagi, hak mulut ke ataupun tangan yang jahat ni, dia kaitkan pula cerita niat itu dengan cerita doa tersebut dengan cerita bulan puasa dengan itu dan ini. Dia kaitkan dengan benda lain, jadi besar cerita. Baik, yang ke 24, dalam konteks jual beli, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks sewa, al-ijarah. Dalam konteks bertanding, wal musabaqah. Dalam konteks beri pinjaman, al-ariyah wal wadi'ah, bagi pinjam kepada orang. Macam mana? Dalam perkara-perkara berkaitan dengan syariat, ini semua disebut bagaimana kita perlu biar ada perasaan. Kalau terjumpa barang, apa kita nak buat? Hibah, berkaitan dengan hibah, berkaitan dengan undang-undang qisas, diat dan sebagainya. Dalam konteks sumpah, semuanya nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana nak berhadapan, yang ke-30, lepas saya baca tadi saya tinggalkan nombor yang ke-30 sampai ke-30. Bagaimana kita nak tiru Nabi berhadapan dengan golongan yang degil dan golongan yang munafikin. Golongan munafikin, kita tahu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan yang degil. Orang, bukan golongan, orang. Ada seorang yang cerita yang minum arak tu kan, bila ada kalangan sahabat sampai tahap sebut dia ni fasik, ni begini. Walaupun perkataan tu betul, tapi Nabi kata jangan kamu jadi bantu syaitan pula atas dia. Itu contoh. Ini kita asyik nak menjadikan orang, pasal kadang-kadang dia bersangkut paut dengan generasi yang lepas. Bila kita bercakap generasi yang lepas, dia cerita, dia guna ayat lain pula. Itulah kamu, Quran dah bagi tahu. Kalau kita suruh ikut, dia kata nak ikut generasi yang lepas. Dia bandingkan generasi lepas yang kita bercakap dalam konteks sama Muslim dengan generasi lepas yang kafir. Jadi perbandingan tu, Allahu akbar, kias yang tidak betul, kias ma'al fariq. Baik, 30, yang nombor 31, niat bagaimana nak meniru para sahabat Nabi, kepahlawanan mereka, bagaimana sahabat Nabi menyahut seruan Nabi dan seruan Allah dan seruan Nabi. Yang ke-32, 33, niat bersegera menuju Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-34, bagaimana niat, kita mesti ada niat nak mengetahui sejarah Islam yang terkandung dalamnya segala pengajaran dan nasihat. Nak mengetahui berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, nak tahu. Saya jujur, saya beritahu ni bukan, jangan salah faham ya. Saya jujur, kadang-kadang saya bercakap dengan anak saya, kadang-kadang saya bercakap kosong dengan isteri saya. Kadang-kadang bercakap, saya kata, bila saya tengok orang alim, ya Allah ya Tuhanku, aku pun
nak juga jadi alim pada dia, tapi dengan qada dan qadamu aku tak mampu. Aku ni cuma hamba-Mu. Kan kita, ada satu hadis yang Nabi ajar, Allahumma inna, saya terlupa nak baca tadi, Allahumma inna abduka, aku ni cuma hamba-Mu. Apa maksud hamba? Kita tak boleh buat sendiri. Kalau dalam kalau kita baca apa ni dengan lafaz seorang, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, mak bapak aku pun hamba juga. Nasiyati biyadik, nasiyah ni apa ni dipanggil apa benda ni, dahi aku ni di tanganmu, maknanya penguasaan. Ibarat kata kita bercakap lah, macam kita dengan anak kita pusing gitu, dia pergi ke mana kan, ngadak ke mana. Nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk, aku mengaku segala hukum hakammu, keputusanmu mesti berlaku, itu yang akan berlaku. Segala ketentuan qada dan qadamu itu semuanya adil berlaku. Aku jadi macam ni adil. Aku tak pandai macam orang ni, macam orang ni, macam orang ni. Seronok kalau jadi pandai. Seronok kalau semua boleh jadi macam mufti-mufti, pandai berlaku kan. Sebenarnya kalau semua jadi mufti, berkelahi cara berlaku secara macam mufti pula berarti. Bukan saya kata mufti-mufti kita, tak, kita. Kalau kita pasal apa? Jadi dah masing-masing pandai berlaku. Allahu akbar. Allah maha mengetahui, maha hebat. Tapi itulah sebenarnya. Yang penting kita ada niat. Tengok, kalaulah aku, ya Allah, aku pun nak jadi alim macam dia, tapi ini ketentuanmu, jangan haramkan aku dari mendapat pahala kealiman seperti dia. Dengan alim dia dapat pangkat, dia dapat itu, dapat ini, dia boleh bersedekah, dia boleh gitu, dia boleh buat ni, dia boleh buat ni. Kalau aku jadi alim macam dia, aku akan buat serupa dengan dia je. Kan ada hadis lain yang Nabi cerita tentang ni. Dia ada benda tu. Sebab itu bila saya terlupa anak Imam Ahmad yang mana seorang, Asim ataupun Abdullah, dia tanya kepada ayah dia tanya kepada Imam Ahmad, bagaimana aku nak jadi baik? Soalan ni mudah je, very simple. Dia tanya ayah dia, macam mana bapa aku ni nak jadi baik? Ayah dia jawab pendek, inwi khaira. Hari-hari, bukan itu terjemahan saya, jawapan dia pendek je, berniatlah nak buat baik. Habis itu. Tak perlu, maknanya setiap masa, setiap ketika, di mana pun niat nak jadi orang baik. Allahu akbar. Dalam konteks baik sebagai seorang mukmin. Yang ke-35, 36, nak faham tentang kaedah Al-Quran. Dalam kaedah Al-Quran, kemudian nak tahu bagaimana cerita peperangan Nabi SAW yang Allah cerita dalam Al-Quran secara khusus. Niat nak tahu bagaimana keadaan para mukmin. Baru ni saya tengok kartun animasi. Anak saya kata, abah jom kita tengok animasi kartun. Saya tanya cerita apa? Cerita Bilal. Pernah tengok tak? Cerita Bilal. Allahu akbar. Cerita kartun. Saya kata, siapa dia yang buat cerita ni? Sudah tentu ada kurang, ada lebih, terlebih. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Bila sampai satu tahap batu tu nak diletak di atas, ni animasi je ni, penganiayaan, dia kena sebat apa kan, menangis kita tengok animasi je. Allahu akbar. Sampai saya terfikir, Allah, orang yang buat filem ni, sampai kita berasa, Allah, macam mana kehidupan di orang zaman tu, susahnya. Apa yang susah saya zaman sekarang nak banding dengan dia kan? Apa yang susah kita pada zaman sekarang nak banding dengan kesusahan yang dihadapi sebelum hijrah Nabi SAW secara khusus. Sampai masa peperangan
Peperangan Badar dia tak, pasal cerita Bilal, maka cerita Nabi dia tak sebutlah, disebut bagaimana Bilal cerita. Allahu Akbar. Bila tengok kata, ya Allah, berapa orang berani dia orang ni, dengan pedangnya begitu, dengan angkat macam cerita yang betul-betul berdepan. Allahu Akbar. Ini kita main dari jauh-jauh gitu je. Kemudian 39, bagaimana kita nak melihat masyarakat Islam zaman awal dulu bersaudara, amanah, segala sifat yang baik. Yang ke-40, saya baca ya, supaya ini semua niat, biar ada dalam hati, nak tahu itu semua. Bagaimana peranan para sahabat dalam kehidupan seharian mereka, dalam peperangan mereka. Niat yang ke-41, bagaimana kita nak berniat nak takut pada Allah. Kita nak rasa satu masa, ya Allah, aku nak rasa macam mana takut padamu, dengan sebab ilmu. Sebab tu kita ada antara pelajaran yang kita belajar tentang dalam kubur, kan? Cerita dalam kubur, bila Nabi bagi tahu, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Bila kita mati, kita dikuburkan, akan ditunjukkan tempat kita. Nabi kata, ma minkum min ahadin, atau kama qala Rasulullah, tak ada kalangan kita illa walahu manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Kita ada satu rumah dalam syurga, ada satu rumah dalam neraka. Bila letak dalam kubur orang mukmin, bagaimana dibuka dulu pintu, tunjuk tu rumah kamu dalam neraka, kirilah, itu tunjuk. Tapi disebabkan kamu mukmin, kamu berpuasa, kamu itu, ditutup pintu tu, lalu dibuka pintu syurga, datang. Cuba bayangkan dalam kubur, nak lari mana? Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Yang 43 sikit lagi saya ambil tak apa, sikit lagi dan habiskan ni. 43 dah ni. Bagaimana kita nak melihat berniat, bagaimana kita nak mengajar orang, nak mengajak orang masuk Islam, dan nak mengajak orang Islam kembali kepada Islam. Niat dakwah lah tadi, kalau yang awal tadi, tapi ini dia khususkan sikit. Bagaimana yang ke-44, berniat bagaimana nak menambah ilmu. Niat tu nak menambah ilmu. Ada benda yang berulang, tapi dalam konteks hadis yang lain disebut di sini. Yang ke-45, bagaimana kita ada rasa niat nak menghalang kemungkaran itu berlaku. Semalam dalam kereta, saya dengan isteri, depan saya ada seorang budak Melayu duduk isap rokok. Pelik wilayah, saya tengok pelik wilayah. Kereta hebat, kereta Honda Civic hak baru tu lah, hak comel tu. Nak kata baru pun lama dah, tapi barulah hak kira, kalau tak bukan terbaru, hak sebelum terbaru. Isap. Lepas isap rokok habis, pak buang gitu. Tak apalah, saya dengan isteri saya, kita bersangka baik, barangkali dia orang jauh mari nak shopping. Kita bersangka baik. Tapi nak cerita, Allahu Akbar. Macam mana kita nak cegah dia? Fikir, nak cegah dia. Kemudian 45, 46. Bagaimana kita nak bertawun sesama saudara. Kita sesama Islam ni bersaudara. Biar kita bersikap bertawun, bukan nak bermusuh. Yang ke-47, nak menambahkan rasa cinta kita kepada para sahabat dan juga para ulama. Cinta kita pada sahabat Nabi dan para ulama, tabi'in dan para ulama. Yang ke-48, bagaimana kita nak nak
berdakwah kepada golongan yang masih ragu dengan Islam. Ini maknanya orang yang sudah ada tapi ada sedikit keraguan. Bagaimana kita nak berniat untuk mendidik anak, meniru Nabi dalam konteks nak mendidik isteri dan anak-anak kita. Dan yang terakhir yang disebut di sini, bagaimana kita nak hidup dengan bahasa Melayu kata jiwa raga kita, jiwa raga kita, badan dan roh kita dan perasaan kita, perasaan wujdan dalam ni, dalaman. Perasaan itu yang disifatkan oleh Rasulullah, fa innahumul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, golongan yang bila kita duduk dengan mereka tidak akan rugi, tidak celaka kita. Maknanya bukan kita tu, orang kalau duduk dengan kita boleh bagi sampai baik pada orang lain. Orang duduk dengan kita, orang jadi baik, baiklah kita. Kalau orang duduk dengan kita jadi jahat, maka kita boleh fikirlah tu satu peringatan dari Allah SWT. Jadi ini antara benda yang sempat saya sebut sedikit dalam konteks niat, dan secara khusus mudah-mudahan Allah kurnia dah kepada kita untuk kita dapat pahala Lailatul Qadar. Walaupun kita belum masuk 10 malam terakhir, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Yang nak doa, doalah. Tapi yang duduk sorang-sorang pun, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku, sama ada sedar ataupun tidak sedar, nikmat beribadat, dapat redha-Mu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar barangkali jauh lagi. Hari ni berapa hari bulan baru? Hari ni berapa? Berapa hari kita puasa? Ya? 16. Kalau hari Ahad 15 lah. Hari Ahad 15, lepas baru 2 kali tu. Ada tulis kat sini 15. Ni puasa Arab Saudi. Baik, yang penting nampak tak? Kita tak dapat lagi. Muslimin muslimat, yakinlah. Sekali lagi saya sebut, absyir, berita gembira. Bukan saya bagi berdasarkan hadis Nabi. Wallahu a'lam. Tak ada seorang pun dari kalangan kita, bila kita mati nanti kita akan terkejut. Pasal apa? Rupanya kita ni setiap tahun ada pahala Lailatul Qadar. Pasal apa? Masuk je bulan nak cari Lailatul Qadar. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah, nak niat itu yang penting. Dapat dah pahala satu Lailatul Qadar, pahala satu, kita faham dah jadi 1000 bulan dah. Kalau dapat, Allahu Akbar, maka berniatlah dengan kesungguhan nak dapat malam Lailatul Qadar dengan konteks ibadat, dengan yang kita semampu-mampunya. Hak mampu semayang-semayanglah, hak yang pada malam tu. Sebab itu 10 malam terakhir ni ramai yang anjurkan juga, kita dah mula kena ada tabung sedekah kan. Maknanya ada satu, boleh dah nak buat sekarang pun, ada satu masuk malam ni RM2 malam, bila sampai malam RM2 malam, RM2 dalam konteks untuk malam Lailatul Qadar. Hak siang cerita siang, ada orang buat 2, ada orang buat 1, itu cerita masing-masing lah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dapatkan ini. Lepas tu niat, jangan pula akhir nanti buat benda lain. Dah niat tu nak jadi sedekah sampai malam ke-30 keluarkanlah dia sebagai sedekah, bukan sebagai orang kata untuk kepentingan lain, dengan niat yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan niat ini, sekali lagi ya, Allah akan kurniakan pahala yang sedikit pun tidak kurang. Ini antara kelebihan. Tapi saya tak berani nak sebut hadis tu, kerana hadis tu saya tak periksa dalam konteks darjat dia. Tapi saya pernah baca hadis dan ramai yang baca. Antara kelebihan orang mukmin adalah niat dia. Pasal apa? Dengan niat dia dah dapat pahala yang sempurna. Padahal kalau buat tak dapat pun pahala sempurna. Buat. Pasal bila kita buat kan, buat banyak yang kurang dalam perbuatan kita. Tapi bila niat, dia tidak ada perbuatan, dia dah dapat seketul pahala tersebut.
stongkol lah, atau absolute, penuh pahala tersebut. Cuma saya tak berani nak sebut hadis tersebut kerana saya sendiri tadi tak terfikir hadis tu, dan tak tengok darjat dia. Apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan hidayah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna ibaduka banu ibadika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuka adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك ونسألك بأننا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك المقربين أن آمنا بك وبكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته واشهدوا بأننا نحبك ونحب كتابك ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, jadilah saksi untuk kami, Engkau sendiri menjadi saksi, dan Kau jadikan para malaikat al-muqarrabin, malaikat yang menjunjung arash, bahkan sekalian alammu menjadi saksi kepada kami semua bahawa kami beriman kepadamu ya Allah, kepada kitabmu, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah juga saksi bahawa kami cintakanmu ya Allah, cintakan Al-Quran dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan akhirat kami, wa fil jannah, dan secara khususnya dalam syurga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم ومن الجميع والحمد لله رب العالمين.